Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuba short, simple and sweet. Saya nak share macam mana cara untuk konsisten sikit je. Nombor satu, Baik. biasakan untuk betul-betul jaga credibility diri. Iaitu apa yang kita cakap ni kita buat. Itu paling nombor satu dulu. Sebab dia akan ada kena-mengena dengan nombor dua. Iaitu nombor dua ni adalah bila kita dah biasa jaga credibility, maksudnya apa yang kita cakap tu sampaikan orang kata sampai orang tak ada cakap macam dia ni cakap je, tapi bila kita cakap tu kita buat gila-gila. Sebab kita nak pergi pada nombor 2, sebab dia akan membantu kita untuk konsisten, iaitu apa tahu, public accountability. Public accountability ni maksud contoh aku nak kurus, so kita bagi tahu semua orang yang macam aku nak kurus, berapa target aku. Tapi sebab tu nombor satu tu kita kena jaga betul-betul. Saya personally, masa saya bukan di train lah, masa awal-awal saya nak bangunkan bisnes apa semua, saya tahu sangat-sangat, tak kisahlah bisnes ke ataupun bekerja, saya sangat-sangat tahu bukan salah satu lah, antara boleh untuk nak jutawan, kaya, billionaire adalah dengan sedekah. Itu sedekah ni bukannya ni, tapi saya punya mindset awal-awal dulu. Tapi macam mana saya nak push sedekah ni, risau sebab duit dah habis ke apa. So apa saya buat, saya share dekat orang, saya ajak orang, jom sedekah. Saya masa tu tak ada tabung, saya letak plastik je, jom ramai-ramai RM1 sehari. Hari Jumaat saya akan kumpul, cukupkan berapa ringgit, letak dekat dekat masjid. So membuatkan saya push diri saya untuk sedekah sekali. Kalau contohnya saya tak buat, saya malu lah, sebab saya nak jaga credibility. Contoh lain, kelas Quran ni pun sama. Saya asalnya saya dulu selepas habis DQ, saya buat je setiap hari pukul 7, tapi tak boleh konsisten. Tak ada orang boleh push, tak ada team, tak ada, faham tak? Bila kita seorang-seorang ni, kita banyak cepat down, tak ada orang boleh bercakap dengan kita. Banyak faktor lah. So apa yang saya buat adalah kita bina benda ni. So buat gila-gila punya. Dan sebagai penutup saya adalah, bila kita basuh pinggan, kita akan dapat dua benda. Satu, tangan kita bersih. Nombor satu, sebab kita basuh pinggan lah bersih. Nombor dua, tangan kita akan bersih. Nak bagi tahu yang Imam As-Salbana dia ada menyebut islah nafsak wa du'u ghairak. Maksudnya kalau contohnya macam itulah kehidupan kita. Islah nafsak ni maksudnya kita perbaiki diri. Islah maksudnya perbaiki, improve diri kita. Tapi tak senang. Bukan tak senang lah, maksudnya, tapi dalam masa yang sama, wadu'u ghairak, kita ajak, wadu'u ni kita ajak orang lain. Itu yang insyaAllah saya rasa dia punya poin besar dia untuk kita boleh konsisten. Itu saja. Okay, menarik kongsian Afiq pada hari ni. Yes, tak nafi, memang nak konsisten ni dia satu benda yang ada cabaran dia. Jadi bila kita rasa, maknanya dengan kita usahakan untuk konsisten tu, kita akan jaga credibility dia. Ya betul, dia memang ada mertua saya cakap, orang yang sentiasa buat baik dengan kucing, dia akan ada aura yang kucing suka pada dia. Cuba kalian cuba sekali, maknanya cuba biasakan diri bagi makan pada kucing. Kucing tu memang akan macam seolah macam kita ni ada aura yang dia boleh dekat dengan kita. Jadi itu aura daripada credibility, benda yang kita biasa buat. Dan benar, orang yang tahajud, orang biasa tahajud, Allah Ta'ala akan bagi dia min asaris sujud, ada kesan cahaya di wajah dia. Itu kesan yang ada pada dia punya tu, bukan sekali dua punya buat, dia yang berterusan. Demikian juga dengan orang yang Allah Ta'ala sebut, orang yang dia biasa buat suatu benda, yang Nabi sebut, orang yang biasa buat satu benda, kemudian dia tertinggal. Allah Ta'ala sebut, maknanya Nabi sebut, Allah Ta'ala akan berikan kepada dia pahala walaupun dia tertinggal buat benda tu, oleh kerana dia biasa buat. Tapi disebabkan kerana mungkin boleh jadi dia sakit, mungkin boleh kerana dia ada masyaqqah dan sebagainya, dia tak dapat nak buat benda tu, amal soleh tu, Allah Ta'ala tak akan bagi pada dia pahala, disebabkan oleh kerana konsistensi dia tu melakukan amal tersebut sebelum daripada itu. Dan yang tiga, yang ni saya suka, yang Afiq sebut ni, yang ni saya lihat maknanya bagaimana islah nafsak wa ghairak tu. Saya sendiri saya pun mengambil peranan yang sama, maknanya peluang yang sama dalam kita punya grup Quran ini. Saya bukan hanya
dengar sahabat tasmi' saya sebenarnya saya sedang recall saya punya hafalan. Saya pun sedang mengambil manfaat sama. Di samping sahabat-sahabat menghafal, saya pun menghafal sama. Jadi kita punya proses ni maknanya saya boleh jadi saya sedang nampak macam saya sedang macam jadi pendengar. Tak, sebenarnya saya juga sedang menghafal. Inilah islah nafsat wa ghairah, dan pahala ni besar. Ganjaran pahala bagi islah nafsat ni wa ghairah ni lama besar. Jadi saya kira paling banyak sekali pahala Cik Afiq lah yang buat benda ni. Sebab Nabi sebut orang yang menunjukkan satu jalan, satu benda, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Orang yang buat satu benda, kemudian orang lain ikut apa yang dia buat, dia dapat pahala yang dia buat, kemudian dia dapat pahala orang yang buat ikut dia buat, tanpa Allah Ta'ala kurangkan pahala orang-orang yang ikut dia buat tu, tapi Allah Ta'ala bagi tambahan pahala. Bayangkan dalam grup kelas kita ni ada 7 orang. Kalau 7 orang ni, maknanya masuk kelas dapat pahala. Saya dapat pahala, Cik Afiq dapat pahala dia, dapat pahala semua 7 orang yang masuk dalam kelas ni. Jadi waktu ke akhirat nanti, Cik Afiq kena tarik saya masuk syurga lah kalau dia banyak pahala sangat. Kena tarik kita semua masuk syurga. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, insyaAllah kita cuba istiqamah, kita cuba konsisten dengan kita punya kelas ni. Mudah-mudahan ianya menjadi suatu benda yang akan mengangkat, maknanya menjadikan kita ni ada kemuliaan dan darjat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih Afiq di atas perkongsian Afiq yang awesome pada pagi ini. Terima kasih Hazim, terima kasih Syafiq, terima kasih Nakib, terima kasih Mahfuz dan Luqman yang memberikan komitmen untuk kita punya grup Al-Quran pada pagi ini. Okay, barakallahu fikum. InsyaAllah kita jumpa esok insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.